Tibanya bulan Ramadan, pasti banyak bazar Ramadan yang didirikan menjual pelbagai juadah untuk berbuka puasa. Dengan adanya bazar Ramadan atau gerai jualan makanan ini, sekaligus ia dapat membantu mereka yang tidak sempat untuk memasak makanan untuk berbuka puasa. Selain itu, ia juga dapat membantu menjana ekonomi peniaga. Selain pelanggan, pastinya mengharapkan makanan atau minuman yang dibeli memenuhi selera mereka, sekurang-kurangnya makanan tersebut elok untuk dinikmati. Walau bagaimanapun, ada dalam kalangan penjual yang mengambil kesempatan dengan menjual makanan yang tidak berkualiti selain dengan harga yang mahal dan membuatkan pelanggan merasa harga yang dikenakan tidak setimpal dengan makanan yang dijual. Ia sekaligus menyebabkan pelanggan hilang kepercayaan untuk membeli lagi dan menyebabkan peniaga lain yang jujur turut terkena tempiasnya. Persoalannya, apakah antara penyebab dan punca berlakunya perkara-perkara seperti ini? Tadi laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami Syikin, yang mana ini antara perkara yang berlaku baru-baru ini yang banyak tular di media sosial, yang banyak dikongsikan di media. Dan kalau kita bercakap tentang nilai satu makanan itu, bagi setengah orang, mungkin ada orang kata tak apalah kalau rasa tak sesuai harga tu jangan beli dan sebagainya. Tetapi kita kena fikir juga, ada setengah orang mungkin ada anak-anak kat rumah teringin nak menikmati hidangan tersebut dengan wang RM10 yang dia ada tu, dia nak belikan hidangan tu untuk anak mereka, tapi bila balik rumah kualitinya ataupun tak dapat untuk dimakan. Ini kita kena fikir juga. Kualiti satu, kuantiti pun sekarang dah berkurangan. Jadi kita nak tahulah lebih lanjut apa yang boleh kita lakukan dan kenapa situasi begini muncul kini. Dan kita bersama dengan Puan Nur Ashikin Aminuddin selaku Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia Formka. Selamat datang Puan. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Datuk Muhammad Abdullah selaku Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia. Selamat datang Datuk. Selamat. Okey, terima kasih kerana bersama kami di WHI. Okey. Kalau kita bercakap tentang nilai satu hidangan ataupun makanan ini, tentang harga barang atau makanan ni yang tiap tahun di bazar Ramadan ni mesti sebelum puasa seperti Sugita katakan tadi, ramai orang dah menjangkakan bahawa harga di bazar Ramadan pasti akan naik. Tapi apa yang kita nak kongsikan hari ini? Apa antara faktor-faktor dan punca? Kadang-kadang ada harga-harga makanan itu yang kenaikannya tak masuk akal. Terlalu tinggi harganya. Itu macam mana tu boleh berlaku, Datuk? Okey, terima kasih. Soalan ni kan, saya rasa pertama kawalan harga tu daripada peringkat penyediaan makanan kan, ada kos, kenaikan sedikit kos lah. Saya macam disebut oleh Puan tadi, maksudnya mereka dah maklum harga daging ayam naik, harga benda-benda asas lain yang naik, harga minyak masak naik kan. Jadi pengguna boleh terima, macam disebut tadi, public boleh accept lah. Jadi dalam masa yang sama pula pihak pengguna ni bila ada Ramadan sikap untuk merasa makanan-makanan yang pelik-pelik ni kan dah ada lah. Jadi saya rasa kenaikan harga ni berdasarkan kepada tidak terlalu membebankan. Kalau ada pun kes satu dua lah. Contohnya kita katakan satu kes satu air dijual sampai RM9 satu gelas air lah. Tapi mungkin co-factor kat situ ada kan. Dia campur aiskrim. Tapi air yang dijual contohnya air apa? Air tembikai ke air apa kan. So dia modify sikit, dia tambah Inovatif lah. Tambah inovasi, harga pun naik. Tambah inovasi. So pengguna tu pun rasa nak test kan. Contoh kita tengok kalau dulu zaman-zaman dulu kita jual air balang, kita tengok warna-warna yang paling tinggi pun dia jual masa zaman saya RM1.50, RM2, RM3 kan. Sekarang RM5. Sekarang dah RM5. Jadi kita melihat bahawa kos ni boleh diterima. Tapi yang paling saya tak boleh terima sekali ialah apabila persembahan itu, air itu diminum rasa tak sedap. Nak macam you sebut tadi, nak bawa balik kat rumah bagi keluarga makan. Apalah air ni terlebih ais, terlebih apa, terlebih apa. Tak ada rasa pun kadang-kadang. Tak ada rasa, tawar ataupun sebagainya kan. Ini sikap lah. Sikap penjaja dan peniaga itu yang tidak bertanggungjawab. Sebelum mereka jadi penjaja dan peniaga, contohnya penjaja dan peniaga kecil ataupun yang meniaga di Jalan Raja Alang. Kita tahu pemprosesan atau penjualan makanan Jalan Raja Alang, Bazaria Pantai,
Jalan Telawi. Mereka ni adalah penjaja-penjaja yang dah season. Dah tahu apa dia nak buat. Orang cakap otai lah. Otai-otai tapi sekarang dia mewarisi kepada penjaja-penjaja yang muda. Mana mungkin anak buah dia, graduate yang tak bekerja kan. Dia nak mencuba perniagaan dalam masa 1 bulan. Selain daripada itu, niat mereka ialah untuk memberi perkhidmatan kepada orang yang buat bulan puasa ni kan. Jadi saya rasa kedua-dua ni kita melihat bahawa aspek pengendalian makanan ni dikawasi oleh pertama oleh pihak PBT ataupun Dewan Bandaraya Raya mana mereka ada kursus penyediaan makanan. Mereka diinjek oleh Typod. Itu penting tu. Itu penting. Jadi saya rasa ada 1-2 kes yang kita terlepas pandang lah. Tapi dari segi harga memang ada pengawalan. Okey, Datuk, itu kita akan kongsikan banyak lagi macam Datuk katakan tadi kan. So dia ada banyak perkara yang perlu dititik beratkan. Dan sebenarnya bila Datuk bercakap mengenai inovasi makanan itu digalakkan. Nak tambahan pula kini ada makanan yang viral, minuman yang semua orang nak cuba kan. Nasi lemak letak cheese kan. Betul. Ya. Okey, nasi lemak letak cheese. Wow. Tapi bila Datuk dah terangkan apakah faktor sebenarnya adalah faktor harga bahan mentah yang kita tahu pun kita tidak ada garis panduan kawalan makanan yang dah siap. Tetapi masih lagi ada masalah kerana walaupun kita tahu bahan mentah menyebabkan makanan yang dah siap ni naik harga, kita dah jangkakan di awal bulan Ramadan ni dah keluar artikel bahan makanan naik harga 50 sen hingga RM2. Tetapi bila dah naik banyak sangat dan kuantiti dan kualiti itu tidak setimpal, Puan Ashikin, apa yang boleh mereka lakukan? Semua orang meroyan di Facebook ataupun Instagram, tapi tidak ada mungkin mereka tidak tahu macam mana boleh saya mengambil langkah untuk rasa macam saya tak tertipu ni. Okey, kalau macam isu macam ni sebenarnya pengguna boleh buat aduan lah. Kalau dia rasa lagi satu beli makanan bau hanyir, bau apa tu beli ayam tak masak kan. Jadi tak setimpal dengan harga. Jadi sebenarnya pengguna boleh buat aduan kepada pihak Jabatan Kesihatan Negeri sebelum orang lain terkena cirit-birit ke sebagainya lah. Macam contoh hari tu yang kita tengok viral. Masa tu pengunjung ramai beli roti john, ramai kan yang beratur, tiba-tiba depan pengguna peniaga tu tukar harga daripada RM7 ke RM8. Jadi saya rasa benda tu tidak ada adab. Satu. Kemudian kenapa perlu naikkan harga sebab orang ramai katanya permintaannya tinggi. Tapi sebenarnya itu bukan salah satu faktor untuk dia naikkan harga sebenarnya. Jadi isu macam ni dah jelas video tu boleh sebenarnya report kepada pihak Jabatan Kesihatan Negeri dan juga PBT lah yang itu lebih kepada mengambil kesempatan. Tapi kalau kita bercakap tentang sebagai pengguna, aduan hak pengguna itu, tetapi Puan Ashikin, kalau bercakap tentang kadang-kadang lah ada pengguna dia kata saya beli roti john satu, dia kata dalam dia patutnya isi daging, tapi dia tukar pula kepada kacang panggang dalam tu, dan kemudian rotinya dah hangit dan sebagainya. Disebabkan oleh roti yang hangit tu, sebenarnya penerbit kita hari ini pun mengalami masalah yang sama baru-baru ni. Beli roti john, buka-buka roti dah hangit. Kita sebagai pengguna kadang-kadang kita nak fikir macam susahlah sebabkan satu roti john ni kita nak kena pergi ke pihak ni, pergi ke pihak ni, pergi ke pihak ni. Tetapi apa yang saya kira penonton-penonton kita dan pengguna inginkan adalah hak mereka dibela. Bermakna perlu tak ada sesuatu yang dilakukan oleh peniaga-peniaga ini, walaupun mereka nak berniaga, kita faham mereka pun ada keluarga, nak cari rezeki untuk keluarga mereka dan sebagainya, tetapi itu tanggungjawab mereka sebelum menghidangkan sesuatu hidangan kepada pengguna untuk dijual. Bagaimana tu? Betul, itu adalah tanggungjawab peniaga. Dan juga saya rasa tanggungjawab mungkin pihak berkuasa seperti PBT, Jabatan Kesihatan Negeri dan pihak yang berkaitan lah untuk menyediakan platform aduan yang senang untuk pengguna buat aduan. Contohnya mungkin boleh buat WhatsApp ke, tak perlu develop aplikasi yang canggih-canggih ataupun robot chat ke apa, tak perlu. Mungkin boleh sediakan cuma talian WhatsApp seperti Kemudian CP. So mungkin kalau mereka rasa tak puas hati, dia orang terus WhatsApp je. So tak perlulah nak email, nak cari buka website email, tak perlu. Kita cuma perlukan satu platform aduan yang senang, yang mudah diakses. Sebab tu kadang-kadang cara mudah yang mereka lakukan, mereka kongsikan di media sosial. Tapi kita sering kali berkata yang kita harus menjadi pembeli yang bijak, tetapi peniaga pun harus menjadi seseorang yang prihatin apabila ingin menjual. Tapi seperti yang Puan kongsikan tadilah, kalau nak buat aduan boleh, tapi cara yang lebih mudah itu akan membolehkan semua orang untuk mempercepatkan proses. Macam Fizan katakan, kalau saya beli, katakanlah saya suka kuih tepung pelita, kalau saya beli satu tu RM4, saya dah makan satu tak sedap, ada masalah. Untuk RM4 tu saya kena melalui proses-proses. Rasa leceh. Belum lagi kita makan karipap oksigen. Okey, ada banyak lagi nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan.
Hai, Assalamualaikum. Saya Syikin. Okey, hari ini saya di Bazar Taman Tun Dr. Ismail untuk meninjau harga-harga barangan yang dijual di sini. Okey, jom ikut saya. Okey, hai. Hai. Hari ini dekat Bazar Taman Tun ni you jual apa ya? I jual cheeseburger. Harga our basic burger is RM12 with mushroom dengan onion is 15. Kita punya harga 12 dengan 15 tu sebab kita guna Australian beef. Kita bukan guna local beef. That's why harga dia tinggi sikit. And also kita punya bun, kita punya roti kita buat sendiri, bukan kita beli off the market dekat supermarket lah. Sebab tu harga dia tinggi sikit daripada yang lain. Pada TTDI ni saya jual kambing golek dengan set nasi Arab. Okay, macam mana harga dia? Harga 150 gram untuk kambing golek saja RM20. And then set yang lain ada mashed potato, spaghetti dengan nasi Arab RM15. Tapi kambing dia 100 gram saja. Itu bersesuaian dengan harga sekarang lah. Rasa itu pun mahran juga tu. Sebab satu ekor kambing kos dia memang tinggi. Macam itulah. Kat Bazar Taman Tun ni akak jual mutabak. Macam mana dengan harga kan? Harga tahun ni akan naikkan RM6. Tahun lepas akan RM5. Sebab bawang dengan telur harga naik. Tahun ni dahsyat sangat. Sampai tak ada barang nak cari. Jadi tepung pun susah juga. Jadi akak terpaksa belilah dengan harga naik sikit daripada tahun lepas. Jadi akak terpaksa juga naikkan harga barang mutabak ni RM1 daripada RM5 tahun lepas. Benda tu tengok sebenarnya sebab saya sendiri berniaga. Saya pun jalan tengok, tak semuanya sebenarnya. Benda tu sentimen je, ada setengah-setengah peniaga. Tapi most of them sebenarnya harga tu masih tak terlalu tinggi sebenarnya kalau ikutkan. Masih acceptable, harga yang boleh diterima sebenarnya. Okey, baik, itu tinjauan di Bazar Ramadan TTDI dan tinjauan saya di Facebook. Ramai juga yang berkongsi pengalaman mereka. Okey, baik, kita baca satu dua daripada Alif Nif berkata, kadang-kadang makanan mungkin disiapkan terlalu awal, ada yang cuma fikirkan untung ekspres tanpa mengira kualiti. Dan Saga Mira berkata, memang tidak dinafikan harga barang naik, tapi agak-agaklah nak naikkan harga. Contoh dulu harga kuih 4 ketul RM2, sekarang RM3.50. Dia terus up jam dia 3 kali ganda. Okey, baik Dato', mungkin di sini kita boleh bincangkan juga faktor demografik. Kalau kita lihat tadi Bazar Ramadan TTDI dan tadi Dato' pun ada berkata mengenai macam mana dulu Bazar Ramadan, orang dulu-dulu dah kata sekarang ni dia punya kata cucu ke anak dah sekarang mengambil alih. Jadi adakah faktor demografik ini juga menjadi antara faktor harga barang naik? Orang rasa okey kalau kat kawasan elit bolehlah kita upkan harga. Kelang harga lain, harga lain. TDI lain. Bangsa harga lain. Terima kasih ya. Saya rasa faktor demografi itu tak berapa betul. Ada kebetulan a few tempat lah. Contoh ni di Lucky Garden, di TTDI kan. Tapi yang sebenarnya ialah kenaikan harga ni saya tidak terlalu sangatlah. Tapi kalau pengguna rasa harga dia mahal, pada saya jangan beli. Bila ramai orang tak beli kan, jadi permintaan tu kurang. Tapi kalau nak beli juga, dia dah tulis tanda harga, kamu beli kan. Ke mana kena rela lah, ada akad kat situ lah. Kalau dalam Islam pun kita tahu bahawa penyediaan pertama harga, kedua kepuasan kan. Tapi kalau dah setuju nak beli, tapi besok dah tak sedap kan, balik basi dan sebagainya kan, komplain, besok pagi datang kan, kat situ ada penganjur, komplain kepada penganjur. Ini, jadi penganjur akan buat tindakan lah, mengadu kepada PBT, mengadu kepada apa kan, supaya next time kalau buat lagi sekali beli amaran dan sebagainya, kita boleh batalkan lesen cadangkan kepada bandaraya untuk batalkan lesen, memberi teladan kepada yang lain bahawa membuat makanan, menyediakan makanan ni tak boleh buat main-main. Jadi perlu dibuat secara ikhlas. Sebab kamu nak cari makan, orang yang nak beli ni pun nak bagi makan kepada keluarga dia. So mesti ada, orang kata, ada persepahaman, ada keikhlasan dekat situ. Okey. Dari segi satu kita yang saya sebutkan tadi, kita tahu peniaga selain daripada halal, kalau bazar Ramadan ni barang ni mesti semua halal. Dan dia kena bersih. Penyediaan makanan tu dia mesti ikut norma-norma SOP yang tertentu. Dia kena pakai apron, dia kena pakai glove. Okey, selain daripada pengawasan oleh pihak-pihak Dewan Bandaraya dan PBT tempatan,
mereka telah melalui proses typhoid, proses kursus penyediaan makanan. Jadi kalau ada kes-kes yang menyebabkan berlaku perkara-perkara seperti makanan basi dan sebagainya, pihak pengguna boleh komplain, boleh datang ke kawasan itu, besok datang kan, bagi tahu ataupun ambil gambar, tunjuk bukti kepada penganjur kan, pada stall tu, penjual. Semalam saya beli benda awak ni kan, ni basi, contohnya ada gambar yang tak elok kan. So ada persepaman lah. Datuk, tetapi sebelum pengguna nak sampai rumah dan kemudian esok pula kena datang dan buat komplain dan sebagainya, saya kira dia berbalik kepada tanggungjawab orang peniaga. Saya cukup berkenan soalan ni lah. Saya rasa tiap-tiap penganjur dan penyediaan makanan, dia mesti mempunyai sikap tanggungjawab untuk membawa rezeki dia balik kat rumah tu adalah rezeki yang halal, bukan menipu. Sebab orang Ramadan ni dia mengharapkan makanan yang tersedia supaya dia boleh makan cara bagus. Tapi kalau kau dah basi ni kan, ini memang kami bagi pihak penganjur memang takkan lebih kurang. Contohnya buat air tebu lah. Kita pastikan dia air tebu tu dicuci. Sebab dia parking air tebu tu pun kita tengok dia tidak boleh parking sebarang-sebarang. Kita takut kencing tikus dan sebagainya kan. Dia kena cuci, kena bersihkan, baru dia boleh mesin. Jadi penganjur ada tanggungjawab. Penyedia tu pun ada tanggungjawab. So saya rasa kalau ada juga 2-3, kalau katakan ada 130 pengendalian bazar Ramadan, kalau 50 ada problem kan, report pada penganjur, penganjur akan cek satu-satu, report pada banraya, mungkin kita tutup kawasan itu di tahun depan dan kita tidak bagi kepada tapak itu kepada peniaga-peniaga yang ada kat situ. Okey, bermakna kalau mereka tak ada rasa tanggungjawab tu, mereka pun boleh sebenarnya dihentikan daripada. Ya. Okay, kita tertarik dengan apa yang Datuk katakan tadi, tanggungjawab kepada pengguna pun. Ashikin kita pun dah kongsikan pasal benda yang sama. Dalam talian ketika ini, kita juga bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah selaku pendakwah bebas yang kita nak tanyakan beberapa soalan. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Selamat tengah hari Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Ya Ustaz. Hello. Assalamualaikum. Apa khabar, semua sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Ya, Ustaz, kita sedang bincangkan tentang nilai satu hidangan ni. Bagaimana sikap dan tanggungjawab seorang pembeli dan juga penjual. Kalau kita lihat baru-baru ni banyak sangat yang tular tentang kes bagaimana makanan-makanan yang dibeli di beberapa bazar Ramadan ni ada yang berulat, ada yang hangit, ada yang basi dan sebagainya. Bagaimana dari sudut dan sisi pandang agama Islam sendiri tentang tanggungjawab seorang peniaga itu sebelum mereka menghidang ataupun menjualkan makanan kepada pengguna-pengguna mereka, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu soalan yang baik dan memang biasalah kita pergi bazar Ramadan, banyak benda-benda hal yang berlaku. Jadi dalam pandangan saya, dia berbaliklah kepada peniaga itu sendiri. Dan apa yang nak saya sebut iaitu apa? Pertama, jadikan perniagaan itu satu ibadah. Maknanya orang yang nak berniaga ni, dia kena balikkan niat di asal, iaitu perniagaan ni adalah satu ibadah. Jadi bila dia jadi satu ibadah, maka dia akan dapat lahirnya kesempurnaan. Dan kesempurnaan itulah maka akan terhasil dengan penyediaan makanan yang terbaik. Makna dia akan dapat makanan yang, dia menyediakan makanan yang terbaik lah. Jadi tak basi, tak berulat dan sebagainya. Dan maknanya dia juga akan menyediakan harga yang berpatutan. Tidaklah disebut harga apa, disebut sebagai harga kayangan dan sebagainya kan. Dan begitu juga maknanya bahagian makanan yang berpadanan dengan harga yang dibayar. Taklah kuih tadi disebut sebagai apa, kecil je tapi harga RM1. Lepas tu karipap tapi dalam kosong. Kerana apa? Kerana bila balik pada ibadah, di situ ada kesempurnaan. Kerana dengan kesempurnaan itu sebut dia akan meraih pahala khususnya pada bulan Ramadan. Jadi maknanya peniaga dia kena ingat, ini bukan main-main. Bulan Ramadan dia berniaga, pada masa sama juga ini satu ibadah dan digalakkan untuk bersedekah. Jadi dia kena sempurnakan perkara ini. Dan begitu juga kalau disebut berkaitan dengan pembeli lah, macam kita membeli. Membeli ni satu hal juga, maknanya kita kena belilah atas keperluan kita dan kemampuan kita. Dan tidaklah kita beli itu sampai berlebihan, sampai boleh menjadi pembaziran dan sebagainya. Jadi dua-dua perkara ini kita kena lihat, tapi saya nak sebut khususnya
kepada peniaga. Kalau peniaga tu maknanya dia menjadikan perkara-perkara yang baik, insya-Allah benda itu akan jadi baik, tidak timbul kerungutan yang banyak. Tapi betul memang benda ni kita tak boleh nafikan dan benda ni memang berlaku di mana-mana pun. Kadang-kadang kita beli kuih, baru ni pun saya beli kuih pun apa sekali rupanya kita tak boleh makan kuih tersebut. Jadi itu memang benda berlaku. Jadi pada saya perkara yang penting sekarang ni maknanya peniaga dia kena balik pada niat asal untuk dapat pendapatan dan ia merupakan satu ibadah untuk meraih pahala khusus dalam bulan Ramadan. Okey, dan Ustaz mungkin di sini kalau saya boleh tanya, ya kita sebagai pembeli seperti yang Datuk dah katakan, kita boleh membuat keputusan sama ada kita nak beli ataupun tidak mahu membeli, tapi kita di sini memberikan mereka perniagaan untuk mereka menambah rezeki kan. Tapi asasnya adalah seorang peniaga haruslah ikhlas dan jujur. Tapi apa yang terjadi? Implikasi kepada mereka apabila mereka tidak ikhlas dan jujur. Baik, kita ni pembeli kita nak mendapatkan satu hasil makanan yang terbaik. Untuk khususnya kita nak berbuka puasa. Dah satu hari kita tak makan dan tak minum. Jadi kita perlu makanan yang bagus, berkualiti dan sebagainya. Jadi pada saya, bila mana sifat peniaga kadang-kadang yang kurang bertanggungjawab dan memikirkan keuntungan yang lebih berbandingkan dengan apa yang dia menyediakan hal makanan tersebut bukan daripada apa yang betul, maka di situ ada salah satu daripada pada saya satu tindakan yang boleh disebut salah dan kedua boleh disebut sebagai berdosa. Sebab apa? Dia menginyai maknanya menyai hak pembeli itu sendiri. Sepatutnya dia seorang peniaga dia kena tanggungjawab yang lebih. Tanggungjawab lebih ni dia yang kena pastikan pasal dia ni menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Sehari orang tu tak puasa. Sehari orang tu tak makan. Jadi mestilah makanan tu berkualiti, mesti baik dan sebagainya. Tapi kalau hilang tanggungjawab, di situ mana ada kesalahan dan saya boleh sebut di situ iaitu ada penipuan. Dan situlah boleh mengundang dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz, ini soalan terakhir Ustaz. Kalaulah katakan sebagai kita dah kongsikan tadi seorang peniaga itu bertanggungjawab ke atas jualannya, perlu bersikap jujur, perlu bersikap ikhlas. Contohnya, ibu dan ayah ni beli permintaan anak-anak, bawa ke rumah, makanan tersebut tak dapat dimakan, menimbulkan rasa kesedihan dan tangisan dalam kalangan anak-anak itu. Dari segi keberkatannya itu Ustaz bagaimana? Baik, memanglah waktu tu peniaga hilanglah keberkatan. Bukan hanya keberkatan, tapi pemakian tu. Tak pemakian. Tak guna punya ni, gini-gini. Aku doakan kau bankrupt. Dah dapat doa bankrupt bulan Ramadan. Kan susah tu. Faham tak maksud dia? Bukan hanya maknanya hilang keberkatan pada pendapatan peniaga tu sendiri, tapi yang paling takut iaitu apa? Perkataan doa orang yang sedang berpuasa. Kadang-kadang orang pagar. Tak ingat kan? Dia kata betul kalau dia bankrupt kau. Kalau kat situ dia jual untuk 30 orang yang mendoakan dia bankrupt, agak-agak macam mana agak-agak. Jadi saya serulah maknanya. Jadi setakat ni kita sama-sama kena perbaiki keadaan dan sebagainya. Tapi maknanya kadang-kadang kalau kita nak tegur peniaga dia pun marah juga. Orang lain beli okey, awak je tak okey. Kenapa nak makan free ke? La ilaha illallah, ada pula yang kata begitu. Jadi pada saya, peniaga memang lebih kena bertanggungjawab sebab dia kena meraihkan pembeli, merahmati pembeli kerana orang yang membeli itu untuk makan, untuk dibawa balik, untuk diberi makan bukan untuk dia tapi untuk seluruh keluarga dia. Allah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian Ustaz. Jaga diri. Ya, sama-sama. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita semua dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Amin, doakan kami Ustaz. Amin insya-Allah. Amin. Terima kasih. Salam. Baik, itu yang dikongsikan oleh Ustaz yang kita tidak berkata yang semua peniaga tidak bertanggungjawab. Ada ramai yang bertanggungjawab dan tahniah kepada anda yang bertanggungjawab. Tapi ada segelintir yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan kita membaca artikel-artikel dan kes-kes yang berkaitan. Tapi Puan Ashikin, mungkin di sini juga kita boleh kongsikan. Ada perkongsian di Facebook. Ya, betul. Seperti yang saya katakan pada Ustaz tadi juga. Kita boleh membuat keputusan sama ada ingin membeli ataupun tidak. Kalau dah ada harga dipamerkan, kita boleh membuat keputusan. Tetapi ada harga tidak dipamerkan. Selepas kata kita beli, ambil lauk, baru kita dapat tahu harga. Terkejut. Betul. Contohlah, contoh kalau kita beli macam yong tofu, kadang-kadang kan, kita ambil, walaupun kita tiba-tiba kita ambil 5, harga dia RM15. Itu adakah harga bazar Ramadan saja? Bulan puasa saja?
Dalam situasi macam ni, Puan Ashikin, macam mana pengguna itu dia tidak tahu berapa harga dia, sebab mungkin selepas dia beli, kalau dia tengah berdebat dengan peniaga itu kata itu harga standard lah, tapi awak tak pamerkan harga. Macam mana awak saya dah nak ambil tahu? kan? Awak dah ambil, saya dah beli. Okey, itu memang terang-terang kesalahan daripada peniaga lah. Sebab salah satu syarat perniagaan untuk orang berniaga ni, dia kena pamerkan harga. Kalau memang tak pamer harga tu, kita boleh buat aduan lah. Kita boleh buat aduan direct melalui WhatsApp KPDN HCP. Sebenarnya WhatsApp senang je. So kita ambil gambar kedai tu, and then tak ada harga. Dan tak ada harga, dan kita WhatsApp kepada KPDN HCP berserta dengan gambar bukti tersebut. Okey. Puan Ashikin, saya nak tanya jugalah. Kadang-kadang macam kita katakan tadi, Sugi katakan juga, tak semua peniaga tidak bertanggungjawab. Kalau macam kita sendiri pun memang kebiasaannya beli dengan peniaga-peniaga ni, makanannya sedap, kualitinya bagus dan sebagainya. Ada segelintir yang mungkin tidak bertanggungjawab. Tetapi pengguna juga harus memainkan peranan mereka lah. Kalaulah sesekali itu mereka beli makanan tu tak sesuai dengan selera mereka, tak mungkin harga yang dibayar tak setimpal dengan kualiti makanan yang diperoleh. Apa yang perlu mereka lakukan dulu? Adakah perlu viralkan dahulu, ataupun sebenarnya sebagai tanggungjawab pengguna juga, kita sebagai manusia, sebelum kita viralkan, tularkan, kita perlu laporkan dulu, atau kita perlu bertanya kepada penjaja itu sendiri sebenarnya? Okey, sebenarnya kan first kali kita perlu bertanya kepada peniaga, kenapa kualiti makanan macam ni. And biasalah kadang-kadang bila kita cakap macam tu, diorang tak mengaku. Jadi bila ada tindak balas negatif daripada peniaga tersebut, maka kita perlu laporkan kepada pihak berkuasa. Bukan terus viral. Tetapi masalahnya bila nak lapor kepada pihak berkuasa, sebab saya pernah call talian Jabatan Kesihatan Negeri, adalah serta negeri saya pernah call, memang tak ada, tak boleh. Saya memang tak ada berjawab. Jadi saya dah faham kenapa pengguna terus viral. Kerana mereka kecewa. Macam yang Puan katakan tadi, leceh untuk membuat aduan. Jadi paling senang viral saja. Okey, tapi saya nak tanya juga Puan Ashikin, ada komen yang betul leceh mereka katakan. Jadi apabila mereka melakukan membuat aduan, apa prosesnya? Betapa cepatnya boleh saya mendapat jawapan daripada pihak bertanggungjawab? Okey, biasanya bila kita hantar email ke ataupun talian, kita call, mungkin boleh menembusi talian, mereka akan hantar pihak pemantau. Kan kalau sekarang kita nampak kan, Jabatan Kesihatan Negeri, setiap negeri memang dah aktif, mereka akan turun padang ambil sampel makanan untuk hantar kepada lab. Baiklah. Datuk, pesanan ringkaslah kepada pengguna dan juga penjaja dalam bulan Ramadan ini. Dalam masa yang sama kita nak mencari rezeki, dan bagaimana kita juga harus rasa tanggungjawab untuk menghasilkan hidangan yang berkualiti dan bermutu tinggi untuk pelanggan-pelanggan. Okey, terima kasih. Pihak kami ataupun pihak persatuan bersama pihak PBT atau penganjur Ramadan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kita menyaring, maksudnya menyaring untuk buat saringan penjaja dan peniaga ni dia layak untuk meniaga pada bulan Ramadan. Mana bukan suka-sukalah. Maksudnya kalau dia jual barang masakan kering, kita asingkan. Jual yong taufu satu tempat yong taufu. Okey, tentang yong taufu tu kan, saya nak sebutkan di sini, yong taufu ni benda yang dia boleh pilih tak? Dia nak ketam lebih, dia nak fishball lebih, dia nak kangkung lebih kan. So tanda harga kita tahulah. Kita kena letak lah kan. Kena ini letak harga lah. RM1, ini harga yang kalau kau nak ketam ni harga dia sekian. Kalau fishball ni harga dia sekian. So kalau pengguna tu rela kan, dia dah boleh kira. Dia boleh kira. Tapi tak ada harga. Tapi yang saya nak tekankan di sini, apabila makanan tu basi dan tak sedap. Ini memang satu kesalahan kepada pihak pihak penjaja dan peniaga itulah. Mereka tidak ikhlas, mereka tidak punya sikap seorang yang nak cari makan betul-betul lah. Dia memang main-main lah. Jadi kita menganggap perkara ni, penyediaan makanan ni ada satu perkara yang cukup penting. Walaupun kita tahu Ramadan tu 1 bulan, Puan. Tapi kalau bawa benda ni balik, kami pun bila dia report kat kami, kita akan blacklist lah penjaja tu. Tahun depan kau tak boleh meniaga lah. Kalau 2-3 kali ada 2-3 orang komplain kau kan, kita akan ada hak, kita kata dah kau tutup je lah. Okey, jadi pengguna, penonton-penonton semua jangan simpan diam-diam kat rumah. Kita perlu buat laporan dan juga aduan kepada pihak yang berkuasa. Dan seperti Puan Ashikin dah kongsikan, senang saja sekarang ni anda boleh terus WhatsApp kepada talian pihak berkuasa KPDN HDP. Dan ramai dalam kalangan anda ada pendapat anda masing-masing. Ada yang kata barangan dah
dan kita boleh tengok apa yang diorang jual. Jadi up to us lah kalau nak beli ataupun tidak. Betul up to us, tapi kalau tidak berpuas hati, buat aduan. Ya, betul. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk dan juga Puan Ashikin di atas perkongsian pada hari ini. Semoga sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan anda yang mungkin tertanya-tanya di manakah anda boleh lakukan aduan ataupun tindakan kalau barangan yang anda belikan itu tidak setimpal dan berkualiti seperti nilai satu hidangan.